Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator Pak Syahran. Bahasa Indonesianya itu selalu baku sehingga saya di sini menjadi kaku. Selaku moderator juga penyelaras kuliah online Triple IT. Juga terima kasih kepada Pak Profesor Eka Putra. Pembentangannya sangat berkait rapat dengan pembentangan saya dan juga para ilmuwan daripada seluruh Indonesia dan juga Nusantara. Para hadirin yang dihormati sekalian dan juga tak lupa kepada Triple IT Indonesia, Pak Habib Syirzin dan juga Triple IT Southeast Asia yang menjemput saya untuk berkongsi sekelumit pengetahuan saya berhubung sumbangan tokoh Islah yang asalnya daripada bumi Minangkabau tetapi telah menjadi sebahagian daripada warisan sejarah nasional Malaysia. Kalau disebutkan kajian S3 saya dahulu, kalau pergi di Arkib Negara di Kuala Lumpur, ada ribuan kertas yang dipanggil personal papers Syekh Tahir Jalaluddin. Jadi tentunya perkongsian pada hari ini banyak perkara yang ingin diperkatakan, cuma saya mampu untuk highlight perkara-perkara utama sahaja. Tentunya tidak mampu kita untuk berkongsi semua perkara. Tetapi untuk memulakan perkongsian saya pada hari ini, yang pertamanya mungkin kita boleh kongsi slide. Saya ingin menunjukkan apa perancangan saya pada hari ini, apa yang ingin saya bincangkan. Ada beberapa perkara yang saya ingin bincangkan. Yang pertamanya sebelum kita membincangkan, saya ingin memberi sedikit overview. Kita lihat pada slide seterusnya. Yang kedua. Sebelum kita membincangkan sumbangan Syekh Tahir Jalaluddin adalah perlu untuk kita melihat konteks masyarakat Islam di peringkat global pada ketika itu, pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 sebagai konteks, sebagai satu suasana yang membawa kepada kemunculan Islah di dunia Islam termasuk di alam Melayu kita, Melayu dan Indonesia. Dan selepas saya membincangkan, memberikan konteks yang luas, saya akan membicarakan tentang latar belakang Syekh Tahir Jalaluddin. Ini pun tidak dapat saya membincangkan secara terperinci. Kemudian saya akan membincangkan tentang apakah sumbangan utama Syekh Tahir Jalaluddin. Dan isu yang terakhir iaitu apakah sikap Syekh Tahir Jalaluddin dalam isu yang kita cuba bincangkan. Syekh Tahir Jalaluddin dan isu kolonialisme. Karena Syekh Tahir Jalaluddin beroperasi di kurang-kurangnya 3 alam yang utama. Di dunia Arab, di Minangkabau dan juga di Tanah Melayu pada ketika itu. Ini juga perlu kita memahami. Yang pertamanya kalau kita melihat semula kepada sejarah Islam sebagaimana kita sedia maklumi, sekurang-kurangnya daripada kurun ke-7 hingga kurun ke-13, the center of civilization itu kata orang di Baghdad. Kalau bukan di Baghdad pun di Andalus ataupun di North Africa. Tetapi keadaan itu tidak kekal lama. Bermula daripada akhir kurun ke-14, late 15th century, akhir kurun ke-15 dan sudah pastinya awal kurun 16, kekuasaan Eropah telah pun muncul. Dunia dan perdagangan yang dahulunya dikuasai oleh umat Islam telah pun dicabar oleh kemunculan Barat. Kita tahu pada awal kurun ke-16, kita di dalam konteks kita di Nusantara, kita menyaksikan kejatuhan demi kejatuhan. Kejatuhan Kota Melaka itu pada awal kurun ke-16, bahkan bukan hanya di kawasan kita, di kawasan-kawasan lain juga kemunculan pedagang-pedagang dan juga explorer daripada Portugis, daripada Spanyol, dan akhirnya apabila kita muncul pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, satu kepastiannya ialah apabila kita melihat umat Islam yang pada satu ketika dahulu adalah the master of universe, the master of civilization, telah pun menjadi the consumers of civilization. Mereka menjadi orang yang hanya consume, yang menggunakan apa-apa yang dihasilkan. Dan realiti yang cukup membingungkan umat Islam pada ketika itu adalah kolonialisme, penjajahan. Kerana apa?
untuk umat Islam ini sedar bahawa mereka ini sedang berada dalam kemunduran, mereka perlukan wake up call. Mereka perlu disedarkan, mereka perlu ditampar supaya mereka sedar bahawa mereka masih tidur. Tidak ada tamparan yang lebih hebat melainkan dijajah. Dijajah ini adalah satu perkara yang cukup menghinakan. Kalau kita melihat pada akhir kurun ke-19, awal kurun ke-20, satu demi satu wilayah umat Islam telah pun dijajah. Kalaupun ada yang tidak dijajah, sebenarnya bukan kerana negara itu kuat, tetapi kerana sebahagian daripada konspirasi barat yang tidak menjajah negara tersebut, seperti Iran. Iran secara teknikalnya tidak pernah dijajah, tetapi sentiasa menjadi bahan manipulasi dan dipaksakan perjanjian demi perjanjian. Jadi itulah yang berlaku di dalam dunia Islam pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Dan tentunya pemikir-pemikir Islam yang hebat, yang mengkaji Al-Quran, telah pun pasti mesej Al-Quran itu jelas. Al-Quran menjelaskan bahawa dunia ini akan diwarisi oleh siapa? Oleh ibadiyah solihun. Oleh hamba-hamba kami yang soleh. Tetapi apa yang berlaku pada akhir kurun ke-19, awal kurun ke-20, keadaannya tidak sebegitu. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bukan Muslim yang mentadbir dunia, bahkan mereka diperkotak-katikkan. Jadi tentunya pemikir-pemikir pada ketika itu kebingungan. Kenapakah ini berlaku? Adakah Al-Quran tidak menceritakan yang benar? Al-Quran menceritakan yang benar. Jadi akhirnya berlakulah satu dialog. Satu proses untuk, kita panggil dalam bahasa Indonesianya, mengkoreksi diri. Apa yang tidak kena? What is wrong with us? Masalahnya bukan what is wrong with Islam. Kerana apa? Kerana puncanya what is wrong with us. What is wrong with us? Kerana kita mengucap kalimah syahadat. Tapi adakah kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam? Jadi muncullah tokoh-tokoh kalau melihat pada akhir kurun ke-19, awal kurun ke-20, nama-nama yang disebutkan tadi, seperti Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, mereka adalah sebahagian daripada rantaian pemuka-pemuka Islam dalam konteks akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, mula menggesa supaya umat Islam ini perlu bangkit daripada tidur mereka. Kalau tidak, mereka akan berterusan, akan terus dimalukan, dijajah dan terus hidup dalam kepompong kemunduran. Jadi itulah yang menjadi mesej utama yang cuba dibangkitkan. Dan fenomena ini adalah satu fenomena global yang pusatnya mungkin kita boleh katakan Kahirah, walaupun tokoh-tokoh lain berasal daripada kawasan lain. Jamaluddin Afghani berasal daripada Afghani, daripada Afghanistan, Rashid Ridha daripada Syria, daripada Damascus, tapi akhirnya Kahirah menjadi salah satu daripada pusat di mana berpancarnya ajaran yang kita panggilkan sebagai Islah, yang akhirnya turut memberi percikan kepada tokoh-tokoh yang kita bicarakan. Kalau kita membicarakan Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Tahir Jalaluddin telah dinyatakan oleh Profesor Eka tadi, tokoh-tokoh kita ini mempelajari ilmu daripada pelbagai ulama. Dan tentunya ulama yang pertama, yang paling hebat itu adalah sepupunya sendiri, iaitu Syekh Ahmad Al-Khatib. Di samping itu, ramai lagi tokoh-tokoh yang beliau pelajari di Haramain, terutama di Makkah. Dalam kertas yang saya teliti di Arsip Negara, memang senarai nama tokoh-tokoh itu dinyatakan dan juga apa kitab-kitab yang dipelajari. Tetapi Syekh Tahir Jalaluddin tidak hanya berhenti di Mekah sahaja, kemudian beliau meneruskan pembelajaran dia di Kahirah. Dan di Kahirah, di samping ilmu-ilmu yang dipelajari termasuk ilmu falak yang dinyatakan oleh Prof. Eka tadi, ilmu falaknya juga terus didalami ketika beliau belajar di Kahirah. Dan Syekh Tahir Jalaluddin tentunya adalah seorang yang hampir dengan apa idea-idea yang berlaku di Al-Azhar. Dan kalau kita melihat di Al-Azhar dari segi idea reform yang diikuti oleh Syekh Tahir Jalaluddin, ia tidak diajar dalam kurikulum formal di Al-Azhar. Jadi kenapa orang tanya, kenapa pada ketika itu, apa lebihnya Kahirah daripada Mekah? Memang kita sedia maklum, Mekah adalah
tempat pahala kita beribadat di Masjidil Haram itu adalah tinggi, tetapi kebebasan idea yang ada di Kairah itu adalah lebih. Political journalism yang wujud di Kairah itu adalah lebih. Jadi bagi pelajar-pelajar yang menuntut di Kairah pada akhir kurun ke-19, awal kurun ke-20, mereka boleh belajar lebih daripada apa yang mereka dapat. Di Mekah memang ilmu agama di Mekah itu hebat, tetapi mereka yang belajar di Kairah, mereka bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi mereka juga belajar tentang political journalism, tentang aktivisme politik. Itulah antara perkara-perkara yang sebenarnya mendedahkan Syekh Tahir Jalaluddin dengan pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridha. Itu hanyalah gambaran awal bagaimanakah idea ini bercambah. Dan tentunya dalam konteks Syekh Ahmad Al-Khatib, Syekh Ahmad Al-Khatib adalah seorang yang sangat hebat. Kerana apa? Walaupun dalam isu katakanlah Syekh Muhammad Abduh, dia mempunyai reservation kerana dia lebih kepada pengikut pada mazhab Syafi'i, tapi beliau tidak menghalang anak-anak muridnya yang kemudiannya menjadi pengkagum Abduh untuk membaca dan menekuni kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Abduh dan pengikutnya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh daripada sama ada yang belajar daripada alam yang berasal daripada alam Melayu ini, alam Nusantara, apabila mereka pergi ke Mekah, seorang guru yang mereka akan belajar ialah Syekh Ahmad Al-Khatib. Dan tentunya Syekh Ahmad Al-Khatib, tidak boleh kita menyatakan Syekh Ahmad Al-Khatib adalah orang yang mendedahkan kepada idea Muhammad Abduh kerana dia mempunyai pandangannya yang tersendiri. Tetapi Syekh Ahmad Al-Khatib adalah terbuka, tidak menghalang anak-anak muridnya daripada membaca kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh atau pengikut-pengikutnya. Dan salah satu daripada kita panggil periodical yang terkenal iaitu Al-Manar, dan sebelum itu Al-Urwatul Wusqa dan Tafsir Al-Manar dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang perlu kita fahami. Saya sebenarnya hanya mukadimah saja itu. Saya belum betul-betul masuk lagi apa yang saya nak bincang. Kerana bila saya membincangkan tentang Minangkabau ini, saya lihat banyak perkara yang sangat menarik. Kerana sebagaimana Prof. Eka sebutkan tadi, sumbangan Minangkabau kepada bukan hanya kepada Indonesia tapi juga kepada dunia Islam, kepada Malaysia ini agak sangat besar yang dinyatakan sebelum ini. Saya tertarik dengan satu mungkin pepatah lah, kerana orang Minangkabau ini kaya dengan pepatahnya. Ini pepatah moden yang ditulis oleh seorang ahli sosiolog, Mina Elvira. Bila seorang Minangkabau sudah tidak Muslim lagi, maka Minangnya sudah hilang. Yang tinggal hanya kabaunya. Apabila saya mendengar, walau ini pepatah moden, tetapi sungguh menarik sekali. Kerana apabila kita melihat kepada memang masyarakat Islam yang wujud di Indonesia ini semuanya unik. Masyarakat Islam di Aceh, di Banten dan kawasan-kawasan yang lain. Tapi masyarakat Islam Minangkabau ini juga sangat unik. Kerana mereka sama juga dengan umat Islam di tempat lain, sangat dikenali sebagai orang yang begitu taat kepada Islam dan dalam masa yang sama kuat berpegang kepada adat. Sebab itulah ramai antropologis, ramai sosiologis begitu berminat untuk melihat apakah hubung kaitnya antara Islam dan adat dan juga tradisi merantau yang kuat. Sedangkan tokoh yang kita bincang hari ini sendiri, Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Tahir Jalaluddin, anak asal Minangkabau dan akhirnya beroperasi di alam rantau. Syekh Ahmad Al-Khatib di Mekah dan Syekh Tahir Jalaluddin akhirnya beroperasi di tanah Melayu yang dikenali sebagai Melaya. Itu antara persoalan yang menarik. Apabila saya mengkaji, saya sebenarnya termenung sebentar. Alangkah baiknya kalau kita terus melacak, menekuni bagaimana anak-anak Minangkabau yang bukan hanya mereka, di samping itu ramai lagi anak-anak Minangkabau yang lain yang mencurahkan bakti di tempat lain. Ini adalah perkara yang sangat menarik. Dan menurut Bapak Taufik Abdullah, Minangkabau adalah one of the most Islamized regions in Indonesia. At the same time, it is famous for its strong attachment to adat. Maknanya bila kita melihat tadi soalan yang ditanyakan, bila kuat Islam, apa hubungannya dengan adat? Yang mana perlu datang dahulu? Sebab itulah pengkaji-pengkaji sosiologi dan antropologi sangat berminat untuk melihat dalam perkara ini. Dan saya ingin kembali kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Awalnya tadi saya melihat bagaimanakah situasi di peringkat global supaya memberikan kefahaman kepada kita kenapakah
idea islah ini mendapat sokongan dan dokongan daripada Syekh Tahir Jalaluddin dan lain-lain lagi. Saya ingin kembali kepada seorang lagi anak Minang yang sangat terkenal, Allahyarham Buya Hamka. Sebagaimana kita ketahui, Allahyarham Buya Hamka dalam syarahan yang disampaikan di Universiti Al-Azhar pada tahun 1958, Buya Hamka telah pun dianugerah ijazah doktor kehormat daripada Universiti Al-Azhar, dan Buya Hamka diminta untuk menyampaikan sebuah ucapan. Dan ucapan Hamka ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan pada tahun 1961 oleh Tinta Emas. Kalau tak salah saya, tajuknya ialah Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Dalam syarahan yang Buya Hamka sampaikan di Al-Azhar, Buya Hamka menegaskan kepentingan Syekh Tahir Jalaluddin dalam penyebaran aliran islah yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha di tanah Melayu, di alam Melayu, termasuk Indonesia dan juga Indonesia. Menurut Hamka, sesungguhnya Syekh Tahir Jalaluddin merupakan perintis dan pelopor utama pemikiran islah Muhammad Abduh di Nusantara. Dan seorang pengkaji sejarah sosial dan politik Malaysia yang terkenal, William Roth, yang menulis pada tahun 1960-an, berkata Muhammad Tahir bin Jalaluddin, ketika itu Tahir Jalaluddin telah membuat keputusan untuk tinggal dan beroperasi di tanah Melayu, dan Syekh Tahir Jalaluddin telah menjadi seorang tokoh reformis yang terkenal di tanah Melayu. Dan William Roth merujuk pada Syekh Tahir Jalaluddin, of all reform group di tanah Melayu, Syekh Tahir Jalaluddin was probably the most notable in intellect and scholarly achievement. Syekh Tahir Jalaluddin ini adalah seorang penghijrahan beliau ke tanah Melayu sebenarnya memberi manfaat yang sangat besar pada golongan reformis di tanah Melayu, kerana tidak ada orang lain yang lebih learned, yang lebih terpelajar dalam ilmu agama selain daripada Syekh Tahir Jalaluddin. Kalau kita melihat, jadi oleh itu eloklah kita melihat sedikit sebanyak tentang latar belakang ringkas Syekh Tahir Jalaluddin. Syekh Tahir Jalaluddin saya nak sebutkan hari ini kerana saya teringat, kerana selalunya saya tidak menyertakan tarikh, tapi apabila saya membaca semula menyelak kertas saya, kebetulan Syekh Tahir Jalaluddin dilahirkan pada hari Selasa 7 hari bulan November. Maknanya besok adalah hari lahir Syekh Tahir Jalaluddin. Beliau dilahirkan pada tahun 1869 di Kota Tua 4 Angkat di daerah Balai Gurah Bukit Tinggi, dan seperti juga Syekh Ahmad Al-Khatib, mereka adalah sepupu di sebelah emak, sebelah ibunya. Sepupu sebelah ibu dalam konteks Minangkabau adalah lebih rapat daripada sepupu sebelah bapa. Dan Syekh Tahir Jalaluddin dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat dihormati. Sama dari segi ilmu agamanya, kalau kita melihat dari sebelah bapa, beliau adalah merupakan 3 generasi mereka adalah pejuang islah di Minangkabau dan di dunia Islam. Kalau melihat kepada, kita panggilnya, kalau great grandfather itu moyangnya ialah Tuanku Nantua. Tuanku Nantua yang sangat hebat, yang sangat dikenali apabila kita berbincang tentang gerakan Padri. Dan kita tahu gerakan Padri itu terbahagi kepada 2. Satunya adalah gerakan yang militan dan radikal yang diketuai oleh Tuanku Nan Renceh dan juga Harimau Nan Lapan. Tuanku Nantua ini adalah maha guru besar kepada Harimau Nan Lapan. Maknanya dia adalah harimau yang lebih harimau daripada harimau yang lain, yang lebih hebat daripada Tuanku Nan Renceh. Sebab itulah apabila gerakan reform di Indonesia ini, yang dipanggil gerakan Padri ini, di peringkat awalnya mereka memujuk Tuanku Nantua supaya menyertai mereka untuk melancarkan reformasi yang lebih militan. Namun Tuanku Nantua seorang yang menekankan pentingnya untuk orang-orang Minangkabau mematuhi syariah, tapi dalam masa yang sama beliau menolak pendekatan militan dan radikal. Itu adalah moyang kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Dan bapa pada Syekh Tahir Jalaluddin, datuknya pula ialah Faqih Saghir. Kalau kita mengkaji tentang ada satu kitab yang disebut
kitab keterangan Faqih Sari itu adalah datuk kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Jadi maknanya beliau datang daripada sebuah keluarga yang sangat dikenali, keluarga perjuang. Walaupun Tuanku Nantua itu tidak menyertai gerakan militan yang mengambil pendekatan yang militan dan revolusionary menentang orang-orang Minangkabau, tetapi Tuanku Nantua adalah seorang pejuang yang ingin menegakkan syariah di Minangkabau. Cuma jalannya berbeza dengan anak-anak muridnya. Jadi maknanya dia datang daripada sebuah keluarga yang mempunyai tradisi kepimpinan, tradisi keilmuan yang tinggi. Kerana bila kita mengkaji tentang masyarakat di Aceh, masyarakat di Minangkabau, saya terpegun kerana apa? Biasanya kalau kita di Malaysia ini, untuk menjadi tunku, contohnya adalah seorang yang dilahirkan dalam keluarga diraja. Maka jadilah dia tunku kan. Seperti saya tidak boleh menjadi tunku kerana itu adalah dia mengikut bloodline. Tetapi yang menariknya dalam konteks Aceh dan juga dalam konteks Minangkabau, apabila seseorang alim itu sampai kepada status tertentu, maka masyarakat mengiktirafnya dan memanggil dengan gelaran. Salah satu gelarannya ialah tunku atau tuanku. Nama ayah kepada Syekh Tahir Jalaluddin ini ialah Tuanku Cangking. Maknanya tuanku itu bukan keturunan diraja, tetapi gelaran yang diberikan kepada seorang alim apabila mencapai tahap keilmuan yang tinggi. Dan apabila kita melihat kepada Syekh Tahir Jalaluddin, kisahnya, ayahnya meninggal ketika dia berumur 2 tahun dan tidak lama kemudian pula ibunya meninggal. Dan akhirnya dia tinggallah dengan siapa? Tinggallah dengan ibu di sebelah emaknya, iaitu Limba Urai, seperti yang disebutkan oleh Prof. Eka tadi. Limba Urai itu adalah ibunda kepada Ahmad Al-Khatib. Jadi maknanya orang pertama yang, kalau saya memang kita tidak dapat menemu ramah Syekh Tahir Jalaluddin kerana apa? Kerana beliau telah meninggal dunia lebih awal. Begitu juga dengan anak beliau, Allahyarham Tun Hamdan. Tetapi menurut kitab yang dikarang oleh seorang anak murid pada Syekh Tahir Jalaluddin, Bakhtiar Jamili, yang berasal daripada Minangkabau juga, antara guru awal kepada Syekh Tahir Jalaluddin itu adalah ibunda kepada Syekh Ahmad Al-Khatib. Ibunda Syekh Ahmad Al-Khatib lah yang mengajar beliau membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan akhirnya apabila Syekh Ahmad Al-Khatib mencapai usia 12 tahun, beliau telah pun dihantar oleh Limba Urai untuk belajar agama. Di mana? Di Mekah. Dan tidak perlu untuk mencari sponsornya. Kerana apa? Kerana kekanda sepupunya yang lebih tua, Syekh Ahmad Al-Khatib, yang dinyatakan tadi, yang telah dilantik menjadi imam bagi mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, telah berada di sana. Jadi beliau pun pergi ke sana, tinggal dengan Syekh Ahmad Al-Khatib. Jadi segala ilmu, kelebihan yang ada pada Syekh Ahmad Al-Khatib itu Syekh Tahir Jalaluddin mempelajari pelbagai cabang ilmu. Dan di samping itu, apabila berada di Masjidil Haram, beliau boleh memilih untuk belajar daripada segala guru-guru yang terkenal yang terdapat di Masjidil Haram. Dan apabila saya meneliti kertas-kertas yang ada di Arkib Negara di Kuala Lumpur, memang disenaraikan senarai nama guru yang beliau belajar dan juga disiplin ilmu yang beliau belajar di Masjidil Haram. Memang gurunya yang pertama tentunya Syekh Ahmad Al-Khatib, dan di samping itu ramai lagi guru yang beliau pelajari di Masjidil Haram. Dan kalau tak salah saya, sekurang-kurangnya pada peringkat fasa pertama itu beliau menghabiskan masa kira-kira 12 tahun belajar di Masjidil Haram. Memang ada masa juga beliau pulang melawat semula maknanya kampung halaman di Minangkabau, tetapi tempohnya adalah kira-kira 12 tahun belajar di Masjidil Haram, belajar dengan Syekh Ahmad Al-Khatib. Dan menariknya Syekh Ahmad Al-Khatib ini memang anak-anak murid daripada pelbagai pelosok, terutamanya dunia Melayu juga akan belajar daripada mereka. Dan kalau kita tengok tu, ramai anak-anak muridnya tu yang belajar dengan dia tu akhirnya menjadi pendukung pada idea Islah Syekh Muhammad Abduh. Dan jadi bila saya meneliti secara lebih luas, lebih mendalam, bagaimanakah mereka ini, tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan, seperti Abdullah Ahmad, seperti Syekh Jamil Jambek, adakah mereka terdedah kepada idea Muhammad Abduh melalui Syekh Ahmad Al-Khatib? Mungkin tidak. Kerana apa? Kerana Syekh Ahmad Al-Khatib
mempunyai pandangan dia yang tersendiri berhubung dengan idea Muhammad Abduh, terutamanya berhubung dengan isu mazhab yang mungkin agak kontroversi. Namun dalam masa yang sama, Syekh Ahmad Al-Khatib tidak melarang anak-anak muridnya daripada alam Nusantara ini untuk mempelajari apa yang mereka minat, dan juga kedudukan Masjidil Haram dan Makkah sebagai suatu tempat di mana berlakunya perkumpulan umat Islam dari seluruh pelosok dunia, dan juga kedatangan pelbagai idea memberikan kesempatan kepada anak-anak murid Syekh Muhammad Al-Khatib ini juga terdedah pada pemikiran Muhammad Abduh. Jadi itu adalah menarik. Kenapa? Bila saya mengkaji bagaimanakah proses transmisi idea ini berlaku, salah satu dari salurannya adalah melalui Makkah. Walaupun Makkah bukanlah pusat pada penyebaran idea Muhammad Abduh, tetapi dengan wujudnya institusi haji dan perkumpulan umat manusia, umat Islam tersebut, memberikan kesempatan kepada anak-anak murid Syekh Ahmad Al-Khatib terdedah pada idea Muhammad Abduh. Jadi mungkin dalam hal ini kita perlu merujuk juga kepada Snook Hogronje yang menceritakan bagaimanakah umat-umat Islam yang ada pada ketika itu bertukar-tukar fikiran tentang pelbagai idea. Itu adalah perkara yang amat penting untuk kita teliti. Dan akhirnya selepas beliau menamatkan pelajaran, bukanlah menamatkan pelajaran meninggalkan Makkah, kerana beliau akan datang semula ke Makkah nanti. Pada tahun 1893, beliau membuat keputusan untuk meneruskan pembelajaran di Universiti Al-Azhar 1893 hingga 1897. Di samping ilmu falak yang dipelajari dengan Syekh Ahmad Al-Khatib dan guru-guru lain di Masjidil Haram, apabila beliau pergi belajar di Al-Azhar juga, antara perkara yang dinyatakan dalam catatan tangannya adalah termasuk ilmu falak dan ilmu hisab juga dipelajari di Universiti Al-Azhar 1893 hingga 1897. Dan selepas tamat pengajian di Al-Azhar, dan saya menyatakan bahawa tidak mungkin beliau terdedah pada idea Muhammad Abduh itu melalui kuliah-kuliah rasmi di Al-Azhar. Kerana apa? Kerana reform yang dicadangkan oleh Muhammad Abduh kepada Al-Azhar tidak terlaksana. Jadi kemungkinan besar pendedahan beliau ketika berada di Kahirah kepada idea Muhammad Abduh adalah melalui cadaran saluran yang tidak rasmi. Dan pada ketika itu, 1893 hingga 1897, kalau tak salah saya ketika itu Muhammad Abduh telah pun wafat, telah pun meninggal dunia. Tetapi dalam masa yang sama, Syekh Tahir Jalaluddin mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan anak murid, salah seorang anak murid Syekh Muhammad Abduh, iaitu Syekh Rashid Ridha. Dan saya memang menarik, sebagai seorang sejarawan, saya sentiasa ingin melihat, kerana banyak kita panggil dalam bahasa Inggerisnya claim. Claim itu maknanya orang mendakwa bahawa mereka belajar dengan Syekh Muhammad Abduh, mereka belajar, mereka bertemu. Dan sebagai seorang sejarawan, saya ingin melihat bukti dari segi archive dan sebagainya. Dan dalam konteks, kalau kita melihat, kadang-kadang orang ingin mendakwa bahawa semua orang belajar dengan Syekh Muhammad Abduh. Tapi kita perlu melihat bila Syekh Muhammad Abduh meninggal dan bila Syekh Tahir Jalaluddin belajar di situ. Syekh Tahir Jalaluddin tidak pernah mendakwa kata dia belajar dengan Syekh Muhammad Abduh, walaupun dia terpengaruh dengan idea Muhammad Abduh. Tapi pada ketika itu Syekh Muhammad Abduh telah pun meninggal dunia. Ada tokoh-tokoh reformis lain yang ditulis oleh orang lain menyatakan bahawa tokoh ini belajar dengan Syekh Muhammad Abduh. Tetapi tidak mungkin kerana Syekh Muhammad Abduh telah pun meninggal dunia lebih awal. Kalau kita menyatakan awal kurun ke-20, ataupun beliau tidak lagi berada di Kahirah pada ketika itu. Kerana kita tahu Syekh Muhammad Abduh kemudiannya akan hidup dalam buangan dan sebagainya. Tapi apabila saya meneliti arsip dan koresponden, ada ribuan kertas di arsip negara. Jadi pada ketika itu, tidak seperti hari ini, kita boleh type saja, kita boleh cari. Kita kena minta satu-satu. Dan saya meneliti surat-surat koresponden di antara Syekh Tahir Jalaluddin dengan pelbagai tokoh, termasuk Syekh Rashid Ridha, termasuk juga dengan Syarif di Mekah dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang bukan hanya kita mendakwa dia itu rapat dengan Syekh Rashid Ridha, tapi Syekh Rashid Ridha memang saya melihat sendiri menulis kepada Syekh Tahir Jalaluddin dan memanggilnya sebagai sahabatku yang sangat setia dan sebagainya, yang menunjukkan memang betul, maknanya dari segi koresponden itu memang wujud dan memang hubung kaitnya itu lebih kepada Syekh Rashid Ridha, bukan dengan Syekh Muhammad Abduh.
Dan akhirnya selepas maknanya terdedah dengan idea pemikiran istilah Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, beliau kembali ke Mekah 1897 hingga 1899, dan dengan ilmu yang semakin penuh di dada, Syekh Ahmad Al-Khatib juga telah pun memberi pengiktirafan kepada Syekh Tahir Jalaluddin supaya menjadi pembantu beliau untuk mengajar anak-anak yang datang daripada alam Melayu, yang datang nak belajar dengan Syekh Ahmad Al-Khatib. Jadi pembantu Syekh Ahmad Al-Khatib ini adalah Al-Azhari, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin. Jadi selama 2 tahun, beliau menjadi pembantu pada Syekh Ahmad Al-Khatib. Dan kalau tak salah saya, pada ketika itulah sebahagian tokoh reformis daripada Nusantara yang datang ke Mekah untuk belajar dengan Ahmad Al-Khatib juga turut belajar dengan Syekh Tahir Jalaluddin. Sebab itulah dalam buku yang ditulis oleh Buya Hamka juga, Buya Hamka juga menyebut salah seorang daripada guru kepada Haji Rasul itu ialah Syekh Tahir Jalaluddin selain daripada Syekh Ahmad Al-Khatib. Dan begitu juga Syekh Jamil Jambek, Abdullah Ahmad. Jadi maknanya ketika beliau dilantik sebagai pembantu pada Syekh Ahmad Al-Khatib, dan akhirnya Syekh Tahir Jalaluddin membuat keputusan untuk pulang ke alam Melayu. Tetapi dalam masa yang sama, mungkin Prof. Eka boleh bantu kita nanti untuk menjawab. Dalam masa yang sama, Syekh Ahmad Al-Khatib tidak membuat keputusan begitu kan, tidak pulang, dan akhirnya menetap di Arab Saudi. Tapi Syekh Tahir Jalaluddin akhirnya 1899 beliau membuat keputusan untuk kembali semula ke Nusantara. Tapi menariknya di mana? Biasanya kalau kita nak balik, kita telah lama merantau, tentunya kita ingin pulang ke kampung halaman kita sendiri kan. Apabila Syekh Tahir Jalaluddin pulang pada tahun 1899, beliau merantau pelbagai pelusuk alam Melayu. Dan akhirnya memilih untuk tinggal di mana? Tinggal di tanah Melayu. Tapi tidak ke Minangkabau. Itu persoalan yang mungkin yang perlu dirongkaikan. Maknanya, mengapa Syekh Tahir Jalaluddin memilih untuk tinggal di tanah Melayu dan tidak ke tanah Minangnya sendiri. 1899 dia memilih untuk tinggal di tanah Melayu, dan akhirnya saya tak ada masa untuk nak mencerita tentang sejarah-sejarah ulama ini. Biasanya ulama ini dia akan banyak berkahwin. Banyak berkahwin bukan dia nak kahwin, tapi orang lain berkenan untuk dijodohkan. Sebelum ini dah banyak perkahwinan di Mekah dan sebagainya, tetapi perkahwinan itu tidaklah kekal lama, dan akhirnya pada awal kurun ke-20, kalau tak salah saya 1901, beliau telah pun dijodohkan dengan Aisyah Mustafa dari Kuala Kangsar, dan akhirnya menjadikan Kuala Kangsar Perak sebagai tanah ataupun rumah kedua kita katakan hari ini. Dan akhirnya Syekh Tahir Jalaluddin, bolehlah kita menyatakan pada ketika itu tanah Melayu lah menjadi tanah ataupun rumah keduanya. Dan pada ketika itu kita harus memahami bahawa hubungan yang rapat di antara Minangkabau dan Sumatera dengan tanah Melayu ini sangat rapat. Jadi sebelum ada barrier border yang kita panggil artificial ini, orang telah menggunakan Selat Melaka sejak begitu lama untuk bukan sebagai sempadan tetapi sebagai jambatan untuk berhijrah. Dan di samping di tanah Melayu sendiri, budaya Minangkabau pun cukup kuat di Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi penyesuaian itu bukanlah satu penyesuaian yang sukar untuk Syekh Tahir Jalaluddin buat, dan akhirnya beliau telah berkhidmat di negeri Perak. Tetapi kalau kita melihat kepada kelayakan ataupun religious credential Syekh Tahir Jalaluddin ini, Syekh Jalaluddin ini dari segi ilmu agamanya sangat hebat. Belajar di Mekah 12 tahun, belajar di Al-Azhar 4 tahun, syahadah apa yang dia tak ada, dari Al-Azhar pun dia ada. Kalau dari segi ilmu agamanya itu sangat hebat. Tapi dalam masa yang sama, apabila sampai kepada persoalan yang berhubung dengan persoalan fiqh, katakanlah, Syekh Tahir Jalaluddin yang dipengaruhi oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha percaya bahawa salah satu daripada perkara yang membawa kepada kemunduran umat Islam ini adalah kerana kebekuan pemikiran mereka. Dan salah satu daripada manifestasi kebekuan fikiran itu ialah mengikut secara membuta tuli, takhlid. Itu yang menjadi isu besar
Jadi walaupun kalau kita melihat pada Syekh Tahir Jalaluddin ini, saya percaya Syekh Tahir Jalaluddin ini telah mengkaji banyak kitab-kitab daripada Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Apabila saya mengikuti perbincangan ataupun polemik dengan ulama-ulama di tanah Melayu ini, sebenarnya apabila berhujah, Syekh Tahir Jalaluddin ini akan menggunakan pandangan daripada mazhab Syafi'i sendiri menentang ulama-ulama di tanah Melayu yang rata-ratanya mengikut mazhab Syafi'i. Karena apa yang berlaku di tanah Melayu, mungkin satu persoalan yang ada dalam fikiran saya, kalau kita membandingkan golongan Islah di tanah Melayu dan juga golongan Islah di Indonesia terwujudnya gerakan massa. Ada Muhammadiyah yang keahliannya ribuan, puluhan ribuan, mungkin ratusan ribuan kalau pada peringkat awalnya, tetapi di tanah Melayu tidak ada. Maknanya Syekh Tahir Jalaluddin dan golongan Islah di tanah Melayu tidak berjaya untuk mewujudkan sebuah gerakan massa. Jadi saya timbul persoalan juga. Kenapa katakanlah di tanah Melayu kaum Islah tidak mampu untuk menghasilkan gerakan massa, manakala di Indonesia keadaannya adalah berbeza. Dan akhirnya apabila saya berfikir, ini adalah conclusion saya. Kerana nature pemerintahan penjajahan British dan Belanda itu berbeza. Kalau di tanah Melayu, pendekatan British ini adalah melalui indirect rule. Maknanya untuk memerintah tanah Melayu, British tahu cara yang paling lunak, yang paling halus adalah memerintah dengan bekerjasama yang erat dengan raja-raja Melayu, dengan pembesar-pembesar Melayu. Jadi institusi-institusi ini jangan dihapuskan sama sekali untuk memastikan kalau British menghadapi masalah, maka pembesar-pembesar Melayu lah yang akan menjadi orang suruhan, akan memastikan bahawa kerjasama dengan British itu berlaku. Sebab itulah apabila berlaku di perkara ini, British, ini sebahagian daripada diplomasi British. Memang mana-mana penjajah, memang yang paling penting adalah memelihara kepentingan mereka sendiri. Kepentingan komersial, kepentingan penjajahan, itu yang paling penting. Tetapi dalam masa yang sama, British tidak mahu wujudnya pertentangan, konfrontasi secara militeri dengan gerakan massa. Jadi sebab itulah dalam rangka mereka mentadbir tanah Melayu, mereka tidak menghapuskan. Sebaliknya mereka memupuk institusi-institusi pembesar Melayu. Kalau melihat pada perjanjian Pangkor, yang Pangkor ni secara asasnya menyatakan bahawa raja-raja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu hanya akan berkuasa dalam isu agama dan juga adat. Maknanya selain daripada agama dan adat, semuanya adalah di tangan British. Jadi dengan cara itu, British memberi sokongan dan dokongan kepada pembesar-pembesar Melayu. Urusan hal ehwal agama, urusan adat diberi sepenuhnya kepada raja dan pembesar-pembesar Melayu. Jadi apabila berlaku begini, pembesar-pembesar Melayu dengan kerjasama ulama-ulama tradisional yang mengikut mazhab Syafi'i, mereka lah yang menguasai majlis agama Islam yang wujud di setiap negeri Melayu. Di setiap negeri Melayu memang ada sehingga hari ini. Ini adalah legasi kolonialisme yang masih wujud. Dan apabila sampai kepada isu agama, setiap negeri mempunyai badannya yang tersendiri. Dan akhirnya majlis agama ini sangat berkuasa dalam isu agama dan isu adat. Kalau ada perkara-perkara yang mereka tidak persetujui, mereka boleh mengeluarkan fatwa menghalang sama ada bahan penerbitan itu dilarang ataupun melarang seorang penceramah itu untuk menyampaikan penceramah di sebuah negeri. Jadi ini adalah satu dilema yang dihadapi oleh Syekh Tahir Jalaluddin. Karena apa? Karena beliau adalah seorang ulama yang kalau tanya saya memang selayaknya kalau ada lah, maknanya kalau hari ini kita panggil mufti negara, mungkin dia lah yang layak untuk jadi mufti negara, tapi memang Sultan, kalau saya ingat Sultan Perak memang mengenali kealiman Syekh Tahir Jalaluddin, adalah seorang yang sangat alim dari segi ilmu agamanya, sehingga kan Syekh Tahir Jalaluddin ini dilantik oleh Sultan Perak untuk mengiringi Sultan Perak ke mana? Ke
saya bila baca tulisan tangan Syekh Tahir Jalaluddin dulu, mula saya susah nak faham juga sebabnya ditulis dalam Jawi. Kerana ketika keputeraan King Edward, beliau mengiringi Sultan Perak ke London ketika keputeraan King Edward. Dan juga beliau juga dilantik dengan lantikan-lantikan lain, antaranya menjadi guru kepada qazi-qazi. Tetapi akhirnya kalau kita lihat pada majlis agama, jawatan yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah mufti. Itulah jawatan yang paling tinggi. Tapi di negeri-negeri Melayu, negeri Perak ini adalah negeri Melayu, Kedah, Kelantan dan sebagainya, tidak ada ulama-ulama yang dikategorikan sebagai golongan Islah yang diberikan peluang. Kerana orang yang paling hampir diberikan peluang adalah Syekh Tahir Jalaluddin. Kerana apa? Kerana Sultan Perak sangat percaya kepada beliau dan sangat tahu kalau sampai pada isu-isu berhubung dengan khiblat contohnya untuk menentukan arah khiblat, tidak ada orang lain yang lebih mahir dan alim dalam hal ini melainkan Syekh Tahir Jalaluddin. Sebab itulah Sultan Perak melantik Tahir Jalaluddin sebagai jawatan, kita panggil dalam bahasa Inggerisnya khiblat inspector, pemeriksa khiblat bagi seluruh negeri Perak. Tapi itu adalah jawatan yang tidak penting, yang tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang besar. Dan akhirnya di negeri Perak, nama dia pernah dicadangkan untuk jadi mufti. Tetapinya Majlis Agama Islam dikuasai oleh golongan yang kita panggil kaum tua, yang beraliran Syafi'i, dan Tahir Jalaluddin oleh kerana pandangan-pandangan dia yang beliau yang mungkin yang agak kritikal dengan mazhab Syafi'i, akhirnya beliau tidak dilantik sebagai mufti. Dan ini adalah sebahagian daripada isu yang dihadapi oleh Syekh Tahir Jalaluddin dan juga golongan-golongan reformis. Dan dalam masa yang sama kita juga melihat kepada apakah perancangan penjajahan dari segi pendidikan anak watan di tanah Melayu. Saya percaya bukan hanya di tanah Melayu, di tempat-tempat lainnya begini juga. Apabila penjajah ingin memperkenalkan pendidikan, tujuan pendidikan yang diperkenalkan oleh colonial education ini adalah sangat memalukan lah kalau tanya saya. Dia tak nak anak watan ini jadi pandai sangat. Kan? Dia kalau jadi pandai sangat nanti akan menentang penjajah. Jadi kalau melihat kepada kebanyakan anak-anak tempatan pada ketika itu, saya memang bila saya fikirkan perkara ini, saya terbayang pada ayah saya juga. Kerana ayah saya pun juga dulu hanya pergi untuk orang-orang awam, orang-orang biasa, mereka hanya boleh pergi ke sekolah, kita panggil vernacular school, sekolah Melayu, sekolah India ataupun sekolah Cina. Kalau pergi dihantar kepada sekolah Melayu, akhirnya tujuan British apabila mengadakan sekolah Melayu ni, dia nak bagi orang yang pergi ke sekolah Melayu ni bukan nak bagi pandai sangat. Kalau ayahnya adalah seorang nelayan ataupun seorang petani, dia nak anak yang pergi sekolah tu pandai sedikit, bijak sedikit daripada ayahnya. Boleh kira, cukuplah kan. Kalau paling tinggi pun jadi office boy, pion di pejabat kerajaan. Jadi bukanlah untuk mengajar beliau tentang ilmu-ilmu falsafah ke ilmu-ilmu yang akan mencetuskan pemikiran yang kritikal. Jadi itu yang berlaku. Akhirnya kalau kita melihat kepada perubahan sosial di tanah Melayu ini adalah sangat perlahan. Dalam masa yang sama, golongan lama, ulama tradisional menguasai Majlis Agama Islam. Dan juga untuk golongan kebanyakan, kesedaran melalui sistem pendidikan kolonial, vernacular school, sekolah Melayu, adalah tidak ada harapan. Jadi ini adalah sebahagian daripada kita katakan jarum halus yang digunakan oleh penjajah British. Walaupun maknanya kalau tanya saya, jarum halus inilah yang bahaya. Kalau kita melihat situasi di kolonial Indonesia, memang Indonesia lebih kompleks kerana pelbagai wilayah yang wujud kan. Tapi banyak tempat, di kebanyakan tempat, saya rasa British tidaklah memihak kalau tengok dalam konteks walaupun ada juga, bukan British, Belanda, walaupun ada juga kerjasama di antara kolonial Belanda dan juga pemerintah-pemerintah, tapi secara umumnya tidak berlaku sebagaimana di Melaya. Di Melaya, di kesemua negeri-negeri Melayu, memang itu adalah struktur daripada perjanjian Pangku, memang akan ada Majlis Agama Islam. Jadi dengan kewujudan Majlis Agama Islam ini, akhirnya apabila reformis seperti Syekh Tahir Jalaluddin, kerana apa? Syekh Tahir Jalaluddin mengkritik tentang pelbagai amalan-amalan yang disifatkan sebagai berpunca daripada mazhab Syafi'i, tapi apabila Syekh Tahir Jalaluddin menulis, beliau menyatakan ini sebenarnya adalah pandangan yang belum muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan akhirnya
Apabila kita berbeza pandangan, apakah jalan yang terbaik? Jalan yang terbaik ialah muzakarah, perbincangan yang terbuka. Memang diadakan perbincangan yang terbuka di antara golongan ulama tradisional dan juga golongan ulama Islah seperti Syekh Tahir Jalaluddin. Tetapi kalau kita nak berdebat dengan Syekh Tahir Jalaluddin, seorang yang mempunyai resume yang sangat hebat, saya rasa memang sukar. Kerana bila saya membaca kitab-kitab yang ditulis Syekh Tahir Jalaluddin seperti Risalah Penebasan Bina'ah di Kepala Batas adalah sebuah tempat di seberang perai, kerana muzakarah itu bertempat di Kepala Batas. Syekh Tahir Jalaluddin berhujah menggunakan pandangan-pandangan dari mazhab Syafi'i sahaja. Seperti contohnya, saya hanya menyebutkan contoh je kan. Ini adalah isu-isu furuk. Isu furuk contohnya tentang isu usolli. Niat, adakah niat itu perlu dijaharkan, dikuatkan, ataupun niat itu adalah satu perkara yang kita lakukan di dalam hati kita, tidak perlu dijaharkan. Jadi dalam hal ini bila saya baca pun Syekh Tahir menggunakan pandangan-pandangan ulama daripada mazhab Syafi'i, seperti Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa niat ini adalah satu perkara yang kita lakukan di dalam hati, tak perlulah disebutkan usolli ini memang dikenali ramai kan, memang diketahui di Indonesia dan juga di tempat di Malaysia juga. Jadi itu antara perdebatan. Apabila perdebatan berlaku, bila kita melihat pada seorang seperti Syekh Tahir Jalaluddin yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang mazhab Syafi'i, kerana beliau telah belajar dengan Syekh Ahmad Al-Khatib dan ulama-ulama yang lain, dan akhirnya adalah sukar untuk menang kalau debat dengan Syekh Tahir Jalaluddin kerana ilmu agamanya sangat mantap dan akhirnya tidak ada siapa yang menang. Dan apabila selesainya debat, Syekh Tahir Jalaluddin telah menulis kitab. Beliau menghasilkan kitab dalam pelbagai bidang dalam pengajian Islam. Sama ada dalam ilmu yang disebutkan ilmu falak yang beliau pelajari daripada Syekh Ahmad Al-Khatib, daripada ulama-ulama lain di Masjidil Haram dan ulama-ulama lain di Kairo. Dan di samping itu beliau menulis juga dalam bidang ilmu tajwid. Dan yang menariknya, tulisannya juga ditulis dalam bahasa Arab, kerana saya percaya Syekh Tahir Jalaluddin ini bahasa Arabnya mungkin lebih baik daripada bahasa ibunda sendiri, kerana beliau berada di sana dalam untuk tempoh yang sangat lama. 12 tahun di Makkah, 4 tahun di Kairo, dan salah satu daripada kitab, kerana banyak kitab yang ditulisnya, salah satu daripada kitab yang beliau tulis ini, kerana bila saja ada perdebatan dengan ulama-ulama tradisional, Syekh Tahir tidak akan hanya cukup dengan debat. Selepas debat, dia akan menulis kitab. Dan salah satu kitab yang ditulis dalam bahasa Arab ialah perdebatan beliau dengan seorang mufti atau khazi di Muar bernama Haji Bakar tentang isu furuk. Sunnah qabliyah Jumaat itu adakah sunat ataupun tidak. Dan akhirnya beliau telah menulis kitabnya dalam bahasa Arab tentang isu sunnah qabliyah Jumaat, dan bukunya itu telah pun menerima, kita panggil hari ini forward, kata-kata aluan daripada pelbagai ulama, sama ada daripada Mesir ataupun daripada Arab Saudi, termasuk Syekh Muhammad Rashid Ridha dan lain-lain yang menyokong hujah-hujah yang dinyatakan oleh Syekh Tahir Jalaluddin. Maksudnya dari segi ilmu keagamaan tidak dinafikan lagi. Syekh Tahir Jalaluddin adalah seorang yang cukup hebat dari segi ilmu keagamaannya. Walaupun kita melihat oleh kerana pendirian Syekh Tahir Jalaluddin yang menggesa supaya umat Islam di Malaysia, di tanah Melayu lebih terbuka. Walaupun kita mengikut mazhab Syafi'i, tidak bermakna kita mesti tertutup dengan mazhab Syafi'i sahaja. Tetapi ada pandangan-pandangan tertentu yang mungkin pandangan daripada mazhab mempunyai hujah yang lebih kukuh, menggesa supaya umat Islam lebih terbuka dalam isu-isu tersebut. Jadi pandangan sebegini menyebabkan beliau telah pun kita panggil di senarai hitam kan. Tapi dalam masa yang sama, golongan-golongan ulama tradisional juga terpaksa akur dengan Syekh Tahir Jalaluddin. Kenapa? Kerana sebagaimana disebutkan oleh Prof. Eka tadi, memang perbezaan antara golongan Islah dan golongan tradisional ini adalah perbezaan berisu-isu furuk semata-mata. Isu usolli perlu dijaharkan ataupun tidak, isu tentang talqin bukan isu-isu yang berhubung dengan fundamental. Solat itu wajib memang tak diperbahaskan. Cumanya dibahaskan contohnya sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dalam mazhab Syafi'i 40 orang kan. Jadi apa berlaku kalau tak cukup 40 orang? Saya ingat
guru saya Allah yarham menceritakan pada tahun 70-an dia nak pergi solat dahulu memang kena kira dahulu kan. Cukup dah 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang memang tak boleh buat solat Jumaat. Jadi Syekh Tahir Jalaluddin juga membahaskan perkara ini kerana menurut hujah Syekh Tahir Jalaluddin dalam mazhab Syafi'i sendiri sebenarnya ada pandangan lain yang lebih kuat yang menyatakan bukan 40, sekurang-kurangnya 12 sudah pun diiktiraf merujuk pada hadis daripada Jabir. Jadi itu menunjukkan bahawa Syekh Tahir dalam berbahas dengan ulama-ulama tradisional beliau kembali kepada ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i. Jadi selain daripada isu-isu furuk, saya juga melihat apa yang berlaku di tanah Melayu juga berlaku di Minangkabau dan Indonesia pada ketika itu, iaitu isu Ahmadiyah Qadiani. Kemunculan golongan Ahmadiyah Qadiani bukan hanya di tanah Melayu tetapi juga saya percaya juga di Minangkabau pada ketika itu. Jadi dalam isu Ahmadiyah Qadiani ini, siapa yang menjadi juara menentang pendukung-pendukung Ahmadiyah Qadiani ini? Yang menjadi juara, yang menjuarai isu ini ialah Syekh Tahir Jalaluddin. Memang senang kita kata untuk berbicara, untuk berbahas, tapi Syekh Tahir Jalaluddin ini selalunya dia akan berbahas tetapi dia akan menulis buku. Salah satu daripada bukunya ialah kritikan tentang Ahmadiyah Qadiani. Dan dalam hal ini ulama-ulama tradisional sendiri pun tak menghasilkan kitab-kitab yang sedemikian. Jadi ilmu Syekh Tahir Jalaluddin ini memang diperakui dalam isu akidah dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang jelas. Dan Syekh Tahir Jalaluddin dalam hal ini tidak menunjukkan walaupun beliau dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, tapi beliau tidak menunjukkan bahawa dia terpengaruh dengan aliran-aliran yang hampir dengan Mu'tazilah atau Neo-Mu'tazilah. Akhirnya ilmunya itu adalah mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perkara itu apa berlaku dalam hal ini? Jadi ulama-ulama tradisional pun hanya diam dalam hal ini dan memperakui dalam diam bahawa ilmu dia ni sudah cukup tinggi. Sama juga dalam isu yang satu lagi yang disebutkan kehebatan maknanya Ahmad Al-Khatib dan kehebatan ulama-ulama Islah seperti Jamil Jambik dan sebagainya ialah kehebatan mereka dalam ilmu falak. Dan ilmu falak ini adalah satu cabang ilmu yang menggabungkan sains dan juga agama. Dan di tanah Melayu dan di Malaysia sehingga ke hari ini, walaupun legasi Syekh Tahir Jalaluddin oleh kerana beliau adalah seorang yang kritikal dengan pandangan-pandangan yang tertutup, yang tidak mahu terbuka dengan mazhab-mazhab yang lain, tetapi keilmuan dia dalam ilmu falak ini adalah diperakui. Sebab itulah beliau bolehlah dianggap sebagai bapa kepada ilmu falak di Malaysia pada hari ini. Sebab itulah kalau kita pergi ke Pulau Pinang, ada di sana kita panggil observatory ni kompleks ilmu falak di Pulau Pinang, dan kompleks ilmu falak itu dinamakan kompleks ilmu falak Syekh Tahir Jalaluddin, dan beliau sangat sinonim dengan perkembangan ilmu falak di tanah Melayu dan juga memainkan peranan yang sangat penting. Cumanya ada isu-isu furuk. Jadi isu-isu furuk itu yang menyebabkan maknanya orang lupa bahawa maknanya perbezaan itu adalah perbezaan yang kecil, tetapi dalam masa yang sama kehebatan keilmuan Syekh Tahir Jalaluddin ini adalah sangat hebat. Dan perkara terakhir sebelum saya nak mengakhiri kerana tadi 1 jam je, ialah isu tentang Syekh Tahir Jalaluddin dan isu penjajahan. Ini satu perkara yang menarik. Kenapa saya nyatakan tadi, kalau melihat pada Syekh Tahir Jalaluddin, akhirnya bila beliau kembali ke rantau Nusantara Alam Melayu 1899, keputusan akhirnya adalah untuk tinggal di tanah Melayu. Kenapa? Yang itu kita boleh memberi beberapa hipotesis lah kemudian. Tetapi akhirnya beliau akan melawat juga ke ranah Minang. Itulah tanah tumpah darahnya. 1923 beliau melawat Minangkabau. Dan lawatan tersebut beliau telah menyampaikan dalam kitab atau buku karangan Hamka, Ayahku, menjelaskan dalam lawatan tersebut 1923 Syekh Tahir Jalaluddin menyampaikan ceramah yang berapi-rapi yang mengkritik penjajahan Belanda.
1923. Dan akhirnya Belanda telah pun mengambil take notice of Syekh Tahir, aktiviti Syekh Tahir yang anti Belanda di Minangkabau tahun 1923, dan akhirnya kemudian bila dia pergi di sana pun orang menjodohkan beliau dengan anak. Jadi dia kahwin lagi lah di sana. Kemudian dia kembali semula ke Tanah Melayu, dan 1927 dia pergi semula melawat untuk mengambil isteri kembali ke Tanah Melayu. Tetapi dalam lawatan tersebut 1927 beliau telah pun ditangkap oleh Belanda, dan saya melihat juga keratan akhbar tentang penangkapan penahanan Syekh Tahir Jalaluddin 1927 ini juga ada dalam keratan akhbar atas nama bahawa Syekh Tahir Jalaluddin ini adalah seorang yang membawa, ini adalah bukan perkara baru, bila tak selalu diberi alasan sebagai seorang yang membawa sebagai ejen komunis. Syekh Tahir Jalaluddin sebagai ejen yang membawa mesej komunisme dan akhirnya menurut catatan daripada Hamka, penahanan Syekh Tahir Jalaluddin pada 1927 menyebabkan masyarakat di Minangkabau memberontak. Kalau tak salah saya, dalam satu mujtama' ataupun perhimpunan ulama' di Minangkabau, mereka telah membuat satu resolusi mendesak supaya Syekh Tahir Jalaluddin dibebaskan. Kerana dalam masa yang sama ada juga persoalan perundangan. Syekh Tahir Jalaluddin pada ketika itu adalah British subject, adalah rakyat British, kerana beliau telah menetap di Tanah Melayu. Jadi akhirnya 1927 Syekh Tahir Jalaluddin telah dibebaskan dan beliau tidak lagi pulang ke Minangkabau. Maksudnya pendirian Syekh Tahir Jalaluddin terhadap isu penjajahan ini adalah jelas. Maknanya penjajahan, tidak ada manusia dalam dunia ini yang redha negerinya, orangnya dijajah. Tetapi bagaimana pula pendirian Syekh Tahir Jalaluddin terhadap penjajah British di Melaya, di Tanah Melayu? Ini adalah satu perkara yang lama saya fikir. Bila saya mengkaji tulisan Syekh Tahir Jalaluddin tu, saya tak jumpa. Sebab tu guru saya kata untuk kita memahami pendirian seseorang terhadap satu isu itu, jangan hanya baca apa yang dia tulis, tapi juga baca apa yang dia tak tulis. Bila guru saya cakap macam tu, saya tak faham mula-mulanya kan. Apa yang ditulis dan apa yang tidak ditulis. Apa yang tak ditulis juga membawa makna sesuatu. Kadang-kadang ditulis pun dengan cara sindiran. Jadi dalam hal ini, Syekh Tahir Jalaluddin, saya nyatakan tadi keadaan di Tanah Melayu ini berbeza. Kenapa di negeri-negeri Melayu, golongan Islah dikongkong, bukan saja dikongkong, bahkan ajaran mereka telah pun tidak dibenarkan disebarkan. Mereka tidak dibenarkan untuk, bahkan majalah-majalah seperti Al-Imam dan sebagainya dilarang untuk disebarkan di negeri-negeri Melayu melalui Majlis Agama Islam. Dan akhirnya, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup Syekh Tahir Jalaluddin dan juga ulama-ulama Islah di Tanah Melayu, akhirnya di manakah kebebasan? Kebebasan ini adalah kebebasan yang relatif untuk menyebarkan fahaman Islah ini wujud. Akhirnya kebanyakan mereka, termasuk Syekh Tahir Jalaluddin, terpaksa berhijrah ke negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat merujuk kepada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kenapa di negeri-negeri Selat tidak ada majlis agama Islam, tidak ada raja-raja dan sultan Melayu. Jadi maksudnya di negeri-negeri Selat, golongan Islah ini tidak perlu bimbang sama ada mereka boleh menyebarkan majalah Al-Imam atau tidak di negeri Selat, sama ada mereka boleh mendirikan madrasah mereka, sekolah-sekolah agama mereka ataupun tidak di negeri Selat. Kerana apa? Kerana British tidak kisah kalau kamu nak ikut mazhab Syafi'i ke, nak ikut Muhammad Abduh ke, tak kisah. Yang paling penting, kepentingan penjajah itu tidak diganggu gugat. Jadi itulah dilema yang dihadapi oleh Tahir Jalaluddin dan juga golongan-golongan Islah. Sebab itulah apabila saya meneliti, memang Syekh Tahir Jalaluddin tidak menulis secara jelas apakah pendirian beliau terhadap British, penjajahan British di Tanah Melayu. Kerana jangan kita salah anggap apabila British memberikan ruang kebebasan di Singapura kepada golongan Islah, tidak bermakna British akan membenarkan sebarang kritikan yang dilakukan oleh golongan Islah. Sebab itulah apabila Syekh Tahir Jalaluddin dan golongan Islah di Tanah Melayu mengkritik
kemunduran umat Islam, fokus kritikan mereka adalah kepada pemimpin-pemimpin feudal dalam masyarakat Melayu. Itulah adalah fokus utama supaya masyarakat Melayu ini berubah, dan jarang sekali untuk mereka mengkritik colonial rule ataupun British. Kerana apa? Kerana segala gerak-geri mereka ini memang diperhatikan. Walaupun British memberi kebebasan, tetapi a network of spies memang berada di mana-mana untuk membuat laporan. Kerana British walaupun diam, tetapi memang spy mereka ini sentiasa mengawasi, bahkan akan membuat catatan. Kalau ada orang Arab datang di Singapura, akan ada catatan-catatan. Jadi sebab itulah golongan Islah di tanah Melayu berada dalam dilema untuk memberi kritikan yang jelas, yang kuat, tentunya di luar persoalan. Kenapa? Kerana Singapura, Pulau Pinang itu mungkin adalah the last bastion of reformist di tanah Melayu. Jika British juga menghalang mereka untuk menyebarkan idea untuk mendirikan madrasah di Singapura dan sebagainya, ke mana lagi mereka nak pergi? Kenapa Al-Imam nak disebarkan di setengah negeri Melayu pun dihalang. Bahkan ada ordinan-ordinan tertentu yang diperkenalkan di negeri Melayu yang menghalang penyebaran penulisan-penulisan ke negeri-negeri Melayu, Al-Imam dan juga penulisan-penulisan lain. Kerana apa? Kerana golongan Islah di tanah Melayu, akhirnya mereka terpaksa bekerja di luar daripada sistem. Kerana mereka tidak boleh untuk menganjurkan, katakan ceramah di masjid dan sebagainya, kerana semuanya di bawah kuasa Majlis Agama Islam. Jadi akhirnya apa yang mereka lakukan ialah mereka melakukan melalui saluran penulisan majalah-majalah seperti Al-Imam yang diilhamkan diinspirasikan oleh Al-Manar. Dan di samping itu kita juga melihat tadi, di samping Al-Imam kemudian ada Al-Munir di Padang. Dan juga mereka juga mempelopor idea pendidikan Islam. Kerana seperti mana yang diilhamkan oleh Muhammad Abduh, bahawa pendidikan Islam ini perlu diperkukuhkan. Kerana apa? Saya dah cerita tadi, kalau nak mengharapkan, kalau bagi anak-anak di tanah Melayu, anak-anak orang kebanyakan seperti kita, kalau pergi ke sekolah Melayu untuk menjadi pandai, memang tak akan berlaku. Kerana apa? Kerana British tak nak anak-anak Melayu ini jadi pandai. Dia kalau pandai nanti, dalam bahasa orang ini kata nanti dia akan jentik hidung atau jentik telinga. Jadi dia nak bagi tahu sedikit saja. Kalau guru silat tu ada 10 buah ilmu, mungkin dia ajar 1 dah cukup. Jadi sebab itulah, kalau belajar di sekolah Melayu memang tidak ada masa depan. Dalam masa yang sama ada juga sekolah-sekolah elit, sekolah Inggeris. Tapi ini dikhususkan untuk golongan aristokrat. Dan anak-anak Melayu biasanya memang sukar untuk masuk. Kalau ada pun dalam banyak-banyak kampung mungkin ada 1 saja kan, atau 2-3 orang saja. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menjadi dilema. Jadi apa alternatifnya? Alternatifnya kalau di tanah Melayu pergi ke pondok, ataupun di Indonesia dipanggil pesantren. Dalam konteks awal kurun ke-20, pesantren ataupun pondok di tanah Melayu itu belum lagi sistematik. Maknanya kalau kita tengok pondok, maknanya tidak ada marhalah pertama, marhalah kedua, marhalah ketiga. Maknanya cucu dan juga datuk boleh belajar dalam kelas yang sama. Tidak ada peperiksaan, tidak ada sebarang teks pada ketika itu. Jadi inilah antara perkara-perkara yang Syekh Tahir Jalaluddin dan golongan Islam menyatakan bahawa pendidikan ini penting. Jadi bagaimanakah idea pendidikan ini hendak diterapkan? Ialah menggabungkan dengan the best of English school, Malay school dan juga madrasah. Dan akhirnya mereka mencadangkan supaya diwujudkan madrasah ini lebih sistematik. Ada tingkatan 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan ada kerusi, meja. Kerana pada ketika itu bila kita membincangkan tentang pendidikan Islam sangat ke belakang. Jadi dengan inspirasi daripada Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridha, akhirnya ini antara idea-idea yang cuba dibawa oleh mereka. Dan akhirnya idea yang cukup baik ini pun akhirnya kerana majoriti umat Islam adalah daripada golongan tradisional, akhirnya sekolah-sekolah yang hebat gini pun terpaksa ditutup. Kerana apa? Kerana tidak mendapat sambutan yang cukup hebat. Saya rasa sudah panjang, saya nak menutup perbincangan saya dengan memetik kata-kata daripada seorang yang namanya Syekh Muhammad Bishuni Imran. Pada tahun 1930, Syekh Muhammad Bishuni Imran
seorang alim di Sambas. Sambas ni letaknya di barat Kalimantan. Sambas ni lebih hampir dengan Sarawak daripada Pontianak. Syekh Muhammad Bashir Imran yang membaca Al-Manar, bukan hanya Syekh Muhammad Bashir Imran, ramai yang lain membaca Al-Manar di alam Melayu pada ketika itu. Dan di samping membaca, Syekh Bashir Imran telah menulis kepada Syekh Rashid Ridha yang merupakan editor majalah Al-Manar. Dan Syekh Bashir Imran ni tanya soalan dia ni, kita dengarlah soalan dia. Dia tanya pertamanya, dia nak tahu kenapakah umat Islam, terutamanya umat Islam di alam Melayu dan Indonesia ini dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tertindas. Kedua, kenapakah orang negara-negara bukan Muslim, Barat, Belanda, Inggeris, ini lebih maju daripada kita? Dan yang ketiga dia kata, adakah boleh, adakah bisa untuk orang-orang Islam ini mengikut model model kemajuan Barat tanpa mengkompromi, menjejaskan prinsip-prinsip agama. Oh, tengok tu macam mana soalan. Lepas tu ni Imran di Sambas tanya soalan ni. Kalau tanya cikgu ni, cikgu kata ni nak jawab ni kena ada sesi lain lah, betul tak? Akhirnya Syekh Rashid Ridha meminta sahabat beliau Amir Syakib Arsalan menjawab soalan yang ditanya oleh seorang alim daripada Sambas ni. Nak jawab dia ni, dia terpaksa menulis series of article dalam Al-Manar nak menjawab. Bila siap jawab siri itu akhirnya dibukukan. Dan buku ini telah pun diterjemahkan, memang terkenal. Dalam Indonesia, Kenapa Kaum Muslim Mundur? Amir Syakib Arsalan. Dalam bahasa Inggeris juga telah diterjemahkan, The Causes of Our Decline. Jadi maknanya buku ni memang kita kenal, tapi siapa yang mencetuskan? Yang mencetuskan adalah seorang namanya Bashuni Imran. Jadi itu persoalan yang beliau tanya, dan persoalan yang dia tanya ini masih relevan hari ini kan. Inilah antara isu-isu yang cuba diperjuangkan oleh golongan Islah. Bashuni Imran juga adalah seorang yang belajar di Mesir, yang terlibat dalam gerakan pelajar pada ketika itu, dan akhirnya beliau apabila kembali ke Sambas, kalau tanya Sambas ni adalah kawasan, mungkin kebanyakan kita belum sampai. Saya dahulu ingin pergi juga, cuma saya dinyatakan kalau nak pergi mengikut Pontianak memang jauh, kata lebih hampir kalau pergi dengan melalui Sarawak, dan perlu mengambil 4-wheel drive atau Land Rover. Mungkin saya perlu juga untuk, kerana kawasannya itu adalah maknanya river base yang berdasar adalah Kesultanan Sambas. Jadi ini soalan yang ditanyakan oleh Syekh Muhammad Bashuni Imran, dan concern yang diberikan oleh Syekh Bashuni Imran adalah concern yang sama yang dibawa oleh golongan-golongan Islah yang lain, sama ada Syekh Tahir Jalaluddin dan lain-lain lagi. Akhirnya bagaimana kita nak menyelesaikan permasalahan yang timbul ini? Isu-isu lain yang timbul itu adalah isu-isu bukan untuk kita kata nak memperdebatkan usuli atau tidak usuli, tetapi cara kita berfikir kan, membebaskan kita daripada kejumudan berfikir. Itu yang lebih penting. Kerana apa? Kalau kita tidak ada keberanian untuk berfikir, maka banyak isu-isu macam ni tidak akan dapat diselesaikan. Kerana apa? Kalau nak cerita lagi, salah satu daripada isunya nak tanya yang akhir tu. Maknanya kalau nak pergi ke sekolah Inggeris ni boleh atau tidak kan? Kerana apa? Kerana Barat ni dah maju. Itu soalannya kan. Dan yang kalau saya nak sebutkan juga pada ketika itu sistem perbankan yang wujud di tanah Melayu contohnya. Pada ketika itu memang saya tak tahu apa sistem perbankan yang ada. Tapi apa-apa sistem yang ada adalah sangat simple kan, ataupun primitive banking system. Jadi di mana orang Islam nak? Kita tahu untuk nak membantu umat Islam menjana ekonomi mereka, mereka kena ada sistem sendiri kan. Jadi di mana orang simpan duit pada ketika itu? Pada ketika itu mungkin kebanyakan mereka menyimpan duit. Kalau datuk saya Allahyarham kalau pergi Mekah ada kan, ada tali pinggang besar di situlah kan, ataupun di bawah bantal. Kita tahu ini bukanlah satu sikap yang baik untuk membantu generate Muslim economy. Jadi idea menubuhkan koperasi dikemukakan pada ketika itu. Tetapi ditimbulkan isu kalau kita hantar duit dalam koperasi nanti akan dapat faedah. Adakah faedah itu halal atau haram ataupun riba ataupun tidak?
Itu yang dibincangkan. Kalau ditanya pakar, saya bukan pakar dalam bidang sistem perbankan Islam. Selagi mana tidak diwujudkan sistem perbankan Islam, maka maknanya masih tergugurlah. Maknanya adalah lagi tanggungjawab pada masyarakat untuk memikirkan dan untuk menghasilkan sistem perbankan Islam. Tapi kalau jadi option yang ada dua, simpan duit di bawah bantal ataupun simpan duit dalam koperasi. Kalau simpan dalam koperasi, masalah takut jadi riba. Kalau simpan di bawah bantal, apa masalahnya pun? Masalah yang lebih besar. Ini antara isu-isu yang diperdebatkan dan akhirnya dia tidak membantu menyelesaikan masalah umat Islam. Dan kalau kita melihat perbankan Islam ini pun adalah proses yang lama. Kalau dalam konteks Malaysia 1980-an, di Indonesia pun begitu juga. Jadi selagi tidak ada sistem yang sedemikian, apakah sikap kita? Jadi ini antara isu-isu yang diperdebatkan yang saya melihat lebih fundamental. Bagaimana kita nak membantu supaya umat Islam ini mampu keluar daripada pelbagai permasalahan yang wujud pada ketika itu. Jadi saya berhenti dahulu di sini. Saya rasa mungkin dah lebih daripada 1 jam. Wallahu a'lam bissawab.